Okay, jadi ini soalan dia. Kita punya CSTR, volumetric flow rate dia 0.5. Ni conversion initial lah. So kita buat 0.8. Kemudian dia punya flow rate dia increase 2 kali ganda. So ini conversion ni adalah untuk volumetric flow rate yang asal. So bila dia increase, V0 ni kepada 2 kali. Okay. So berapa dia punya conversion yang baru? So ni lah yang kita nak cari. Kemudian kita kena tengok ni order untuk reaction tu. Komponen A first order, komponen B zero order. So reaction dia sama dengan atas ni. Okay, so kita salin balik lah. CH3 CO2 H2O yang ni saya tak tulis, panjang sangat. Sebelah saya tulis lah 2CH3 COOH. So yang pertama kita kena simplify kan seperti biasa. Ini jadi A, sini adalah B. Kemudian molar ratio untuk produk ni 2, jadi 2C. So kita ambil dia punya assumption ni. So ini akan menentukan kita punya jalan kerja lah. Okay, yang ni adalah zero order. Okay, sepatutnya order dia 1 sini. Tapi ini kita panggil sebagai non-elementary reaction. Okay, ada dalam bab 3. So kita kena buat apa dulu sekarang ni? Kita kena buat rate law equation. Okay, negatif RA. Sebab untuk komponen A adalah first order. So dia akan jadi K, CA. So untuk komponen B zero order kan? CB kuasa kosong. So first order tu maksud kuasa 1. Tapi normally kita akan biarkan kalau zero order ni kita takkan tulis lah. So kita buang dia. So dia jadi macam ni. So seperti biasa juga, selepas kita dah buat rate law equation ni, kita akan always gantikan dengan conversion punya equation. So dia akan jadi negatif RA A CA0 1 tolak X. Kemudian kita ambil design equation CSTR. So design equation ni dapat kat mana? So macam ni saya ambil soalan final exam ni. Biasanya dia akan bagi dekat bawah sekali. Ni. CSTR punya design equation. Design equation tu equation yang ada bersamaan untuk cari volume. Itu design equation. So ni V sama dengan Fn0 X bagi negatif RA. So sebab kita dah define negatif RA dekat atas ni, so kita bolehlah replace dia ke dalam persamaan bawah. Okay, kita gantikan dia. So V Fa0 X. Kita ambil yang panjang ni. KCA0
1 tolak X. So dekat sini ada satu problem, iaitu CSTR. Kita tengok CSTR ni. CSTR biasanya operation dia ada molar flow rate yang masuk. Kemudian ini molar flow rate yang final. So unit Fn0 ni kita dah banyak kali define kan, the mole per second. Okay. Kemudian dalam CSTR pun dia ada volumetric flow rate. Kalau dalam fluid mekanik dia pakai Q. Tapi kat sini kita guna simbol V0. V0 ni unit dia meter kuasa 3 per second. Ataupun kita boleh juga buat liter. Liter per minit boleh. Okay, ataupun liter per second. Terpulanglah pada unit kita nak guna. Tapi dia menunjukkan adalah V0 ni menunjukkan dia punya flow rate yang masuk. Bila kita buat adjustment macam dekat lab tu kan, kita banyak buat adjustment dekat flow rate. Sebab daripada flow rate ni kita boleh kira mole. So kita kena buang simbol CN0 ni, kita tak nak pakai. So cara dia kita akan ganti dengan satu rumus, iaitu CA0 FA0 bahagi dengan V0. So FA0 ni yang saya cakap tadi, mole per second. Okay. So V0 ni kalau kita buat meter cube per second, so kita boleh nampak lah. Simbol S ni dia akan mati kan. So dia jadi mole per meter cube. Yang mana mole meter cube ni memang unit untuk concentration. CA0 tu adalah concentration. So kita ganti dulu. Kita belum buat lagi soalan ni. Kita baru buat dia punya derive formula. T Fa0 bagi V0. Ini yang kita ganti tadi. 1 tolak X. So dekat sini kita boleh matikan simbol Fa0. Fa0 bagi Fa0 dia mati. Okay, dan V0 ni sebab dia jadi contoh ni X bahagi dengan K kan. V0 ni bawah daripada K. So automatik dia akan naik atas. Ini dia akan jadi naik atas. Dia akan jadi macam ni. Okay. So nak pendekkan cerita, kita buatlah equation dia yang proper. So V sama dengan X darab V0. So yang bawah ni kita kekalkan. Okey, untuk selesaikan soalan bab 4 ni, kita ada satu kaedah yang kita panggil Damkohler number. So Damkohler number ni kita kena derive sendiri. Sebab equation kita sekarang, kita dah sampai sini. So the next step kita kumpulkan. Kita kumpulkan ataupun rearrange equation supaya semua simbol X dekat satu side. So kita nak X ni semua berkumpul dekat satu tempat. Sekarang ni dia bercampur, ada V0, ada K kan. So K kita bawa pergi kiri, V0 bawa pergi kiri. So dia akan jadi macam ni VK bagi V0. So X bahagi 1 tolak X. Okay, perhatikan balik K dia naik atas, V0 dia turun bawah. So bila kita dah ada simbol X ni, semua dekat satu side. So ni
kita akan samakan dengan dump column number. Okay, saya akan samakan dengan dump column number. So dump column number tu definition dia sebenarnya adalah itulah equation yang semuanya melibatkan huruf X. Okay, itu maksud dia. Which only in, sorry. So dah sampai sini baru kita boleh start buat kita punya soalan. Okay, umur mula X dia adalah 0.8 untuk V0. V0 ni sebenarnya ada nilai kan, 0.5, tapi kita tak pakai nilai ni pun. Kita akan guna simbol saja, V0. Kemudian dia suruh kita cari conversion yang baru kalau kita increase volumetric flow rate. So sebab kita dah kumpulkan X dekat satu tempat, dan dump column number ni sama dengan X bagi 1 tolak X kan. X kita dah ada tadi, yang original ni 0.8. So kita masukkan lah 0.8 bagi 1 tolak 0.8. 0.8 bagi 0.2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Okay, so ni dump column number yang asal. So kita nak tahu bila kita increase, okay, dia punya V0 tu kepada 2 kali ganda. So kita nak tahu berapa dia punya value X yang baru ni. Ataupun kita boleh buatlah simbol X ni. Okay. So kita ambil equation yang asal, yang atas ni. So kita tukar simbol yang ada V0. V0 dia kat sini kan. Kita tukar kepada 2 V0. Sebab dia dah, kita nak increasekan dia 2 kali ganda. So saya akan buat macam ni. VK bagi V0. Asalnya macam ni. So kita increase. VK bagi 2 V0. So kita nampak satu perubahan tau. Asalnya tak ada nombor 2 kan. Sekarang dah jadi ada nombor 2 dekat bawah. So nombor 2 ni kalau kita keluarkan daripada equation, dia seolah-olah jadi macam ni. Kan? So ini adalah equation asal. So bila kita buat V0 tu kepada 2 V0, seolah-olah dia half daripada equation yang asal. Okay, maknanya setengah ni bermaksud setengah darab equation asal. So kita kena darab setengah lah dekat semua ni. VK bagi V0 ni sama dengan X bagi 1 tolak X. Kemudian sama juga dengan dump column number kan. Dump column number ni 4.0 kita dah kira. So kita kena darab lah setengah. Sebab perubahan ni menyebabkan semua formula ni kena darab setengah. Setengah darab X bagi 1 tolak X. Okay, setengah darab dump column number. Setengah darab 4. So dump column number kita adalah 2. So dump column number yang baru sama dengan 2. So untuk dapatkan conversion yang baru, kita akan ambil equation dump column number yang asal. Dump column number ni semua melibatkan X kan. So kita akan ambil ni.
Okay. So dalam column number sama dengan X new bagi 1 tolak X new. So kita dah ada 2 bagi, dia punya dalam column number dia 2. So kita boleh kira lah X yang baru ni berapa. So kalau ada calculator scientific boleh gunalah. Saya guna Excel je. So kat sini saya buat satu rumus. Katalah ni kosong conversion dia. Saya tekan sama dengan X bahagi 1 tolak ni nilai X. So X bermula tadi daripada 0.8 kan. Okay. Sekejap, saya bagi analogi lah. Kalau X tadi 0.8, dalam column number dia adalah 4. Sekarang dalam column number kita 2. So logiknya X ni mesti kurang sikit lah daripada 0.8. Kan, 0.8 kita dapat 4. So, kita cuba kurangkan sikit-sikit sampai kita dapat 2. Okay, ini dah dekat 0.6. So kita nampak satu trend antara 0.6 dan 0.7 ni. Maknanya 2. So saya turunkan sikit 0.68 ke. Okay, dah dekat 0.67. Okay, dah ngam. So ni dalam column number yang baru. Okay. Kita punya memang 2 kan. So kalau 0.66, okay, dia dah rendah sangat. So kita nak exactly 2. So X kita yang baru ni adalah 0.67. Okay. So kita kena guna calculator lah. So X new 0.67. So selepas kita dah siap kira, better saya minta student ni buat satu summary lah. Okay, kita akan tulis summary kita. So kita nak tengok betul ke tidak. If we increase flow rate kita daripada V0 to 2 V0. Okay. Conversion secara logik ni memang decrease. Okay, daripada asalnya 0.8 okay, kepada yang baru ni 0.67. Okay, kalau kita dapat tinggi maknanya kita salah kira. So jawapan kita ni dia valid untuk apa yang kita dah define kat sini. So equation ni untuk A first order, yang B ni zero order. So ni sebagai tambahan, maksudnya kalau kita ubah equation ni jadi lain macam mana pula? Kita nak tengok kesan dia. Okay, katalah saya ubah ni. So ni jadi second order. So rate law equation dia ada efek lah. Okay. Kalau second order dia akan jadi macam ni. Negatif RA sama KCA kuasa 2, CB kuasa kosong. So kalau kosong kita tak kira. Jadi kita dah ada ni, kita akan ganti CA ni. CA sama dengan CA0 1 tolak X. So sebab dia kuasa 2 kan. So CA0 ni jadi kuasa 2, ni jadi kuasa 2.
So negatif RA sama dengan K CA0 kuasa 2 1 tolak X kuasa 2. So dia akan berubah sampai bawah sebab bila kita buat design equation, okay, kita ada V F0 X bagi negatif RA kan. So negatif RA ni kita masukkan yang baru. So maknanya kat sini bagi K CA0 kuasa 2 1 tolak X kuasa 2. Kemudian kita susun lah macam tadi, kita nak dapatkan dalam column number pula. Sekarang ni equation ni dia tak tersusun lagi. So X ni kita bawa satu belah, yang lain ni kita pindahkan di tempat lain. VK CA0 FA0 kemudian X bagi 1 tolak X kuasa 2. So ni adalah dalam column number. Nampak kan? Dia jadi lain kan dalam column number dia. So kalau kita kena ganti dulu yang ni juga, CA0 ni. So CA0 ni sama dengan FA0 bagi V0. So, kalau kuasa 2, buat je lah kuasa 2. So dia akan jadi macam ni. So dia ada kuasa 2 sebab kat sini ada kuasa 2. So kalau kita kira dalam column number yang baru, X tadi yang asal 0.8. So kita boleh kira lah 0.8 bagi 1 tolak 0.8 kuasa 2. Kita akan dapat 20. So kalau kita tambah 2 kali ganda, so apa akan jadi? So kita ganti semua sekali ni. So V0 ni sebab dia macam ni, so dia 2 V0 kuasa 2. Maknanya VK FA0 bagi 4 V0 kuasa 2. Yang mana seolah-olah kita nampak dia 1/4 darab equation yang asal. So equation VKFN0 apa benda ni sebenarnya dia macam satu formula je. So kita nak dapatkan benda ni. Berapa dia punya perkali dia. 1/4 ke 1/2 yang kita nak. So bila kita dah dapat ni 1/4, kita darab lah dengan semua sekali kat sini. 1/4 darab ni. Sama macam tadi Sini 1/4 darab ni. 1/4 darab PA. Sini darab 1/4. Okay. So automatic dalam column number kalau kita kira yang baru 1/4 darab 20. Maknanya 5. Kemudian nak dapat conversion yang baru, kita just ambil equation ni lah. Dalam column number yang baru. So ambil yang ada conversion punya equation. Dia ada X bagi 1 tolak X kuasa 2. Kan kat sini kan. Yang ada X lah kita ambil. Yang ni tak perlu pakai. So kita ganti ni dengan 5. So X kita akan nampak dia jadi 0.642. Okay, start saya cuba tunjuk. Saya guna formula ni. X bagi 1 tolak X.
kuasa 2 kan. So saya ambil lebih kurang sama macam ni. So saya jadikan formula. Saya tekan sama dengan, katalah ni nilai X bahagi 1 tolak X kemudian kuasa 2. Asalnya tadi 0.8 kan. Kita dapat 20. So dalam column number yang baru kita 5. So kita kena buat dia sampai jadi 5 lah. 0.7, 0.6. So dekat-dekat situ. 0.65. Okey, dah dekat dengan 5 kan. Kita kurangkan sikit-sikit lah. So 645 tu. Okey, dah dapat 5. So ni dalam column number kita lah sebenarnya, yang baru. So kita cuba kurangkan lagi 642. Okey juga. Dah ngam Kalau 641 dia turun sikit. So ni kita dapat lah 0.642. So kalau kita tengok dia punya summary. Okay. Kalau kita increase V0 to 2 kali ganda, dia punya conversion mesti akan decrease. Reduce ke decrease pun boleh. So dia mesti daripada satu nilai 0.8 kepada 0.642. Sampai situ saja. Dia nampak macam